Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana tamim taqsiruna ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyal qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 daripada surah Tabarak. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bincangkan dua lafaz ataupun satu lafaz yang diulang di dalam ayat ke-8 dan di dalam ayat yang ke-9, iaitu firman Allah Ta'ala, Nadhirun. Sedang ayat yang ke-8, Allah Ta'ala menyatakan, Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maknanya penjaga kepada neraka bertanya, Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah telah datang kepada kamu orang yang memberikan amaran? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengulang dalam ayat yang ke-9. Maksudnya ahli neraka berkata, Qad ja'ana nadhirun. Sesungguhnya telah datang kepada kami orang yang memberikan amaran. Jadi di kesempatan ini dengan izin Allah Ta'ala kita cuba sama-sama memahami kepentingan nadhirun di dalam hidup manusia. Jadi sebagai contohnya apabila kita rujuk kepada pengajian atau merujuk kepada kehidupan ataupun trend semasa pada hari ini. Sekiranya seseorang ingin mempelajari sesuatu bidang ilmu dan menyempurnakan pengajian tersebut, maka dia perlu kepada nazirun. Nazir ni maksud dia memerlukan kepada orang yang menegurnya, orang yang membetulkannya, orang yang membimbingnya, orang yang memberikan tunjuk ajar. Jadi sekiranya kita tadi hanya berkeinginan mendapatkan ilmu secara umum, memadai dengan kita tadi mendapatkan sijil SPM. Jadi sekiranya kita mendapatkan sijil SPM, maka kita telah diberikan ilmu yang umum, yang dimiliki oleh hampir semua rakyat Malaysia. Tapi sekiranya kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih terperinci, maka kita perlu masuk ke dalam universiti. Apabila kita masuk dalam universiti, ada beberapa peringkat. Peringkat yang asas, iaitu sarjana muda, kita akan dibimbing juga secara umum. Tapi sekiranya kita inginkan lebih lagi ilmu tersebut, mendalami kita sesuatu bidang, maka kita masuk kepada pengajian di peringkat sarjana. Dan apabila di peringkat sarjana, kita dah duduk di bawah seorang penyelia secara khusus. Dan sekiranya kita ingin mendalami lagi ilmu tersebut, maka kita akan lanjutkan di peringkat doktor falsafah dan seseorang tidak akan dibimbing lebih lagi secara khusus dalam tempoh masa yang lebih lama. Jadi difahami daripada pendidikan pada ilmu zahir, masa kita memerlukan kepada orang yang menegur, orang yang memberitahu perkara yang betul, perkara yang salah, apa yang kita buat tadi betul atau apa yang kita buat tadi salah, supaya kita dapat membaiki diri kita. Jadi begitu juga sekiranya seseorang telah menyempurnakan pengajian perubatan, dia memerlukan kepada latihan amali selama 2 tahun untuk dia tadi menjadi doktor yang sebenar. Jadi dia perlu dibimbing. Walaupun dia dah mempelajari di peringkat sarjana muda, tetapi dia perlu kepada masa yang tertentu untuk dibimbing. Dan kita lihat, kan, maksudnya manusia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sijil-sijil tersebut. Kan, nak mendapatkan master saja, kan, sebagai universiti letakkan yuran sebanyak RM15,000. Dan untuk mendapatkan PhD, setengah universiti meletakkan yuran kan sebanyak RM27,000. Dan ada juga kursus-kursus pendek seperti kursus-kursus perniagaan selama 3 hari 2 malam yang yurannya saja ialah sebanyak RM10,000.
Jadi daripada perkembangan semasa, kita dapat lihat bahawa manusia amat memerlukan kepada bimbingan. Manusia amat memerlukan kepada nazir. Nazir itu maknanya orang yang membetulkan. Orang yang memberitahu kepadanya, awak buat ni salah. Ni cara berniaga macam ni tak betul. Cara mengiklankan produk macam ni tidak betul. Jadi itu ialah dipanggil nazir. Orang yang menegur. Orang yang memberitahu. Sebagaimana orang yang berada di dalam bidang sukan, kan sebagaimana bola sepak ataupun seumpamanya badminton, apabila pelatih tadi ataupun peserta tadi membuat sesuatu sepakan ataupun pukulan, dia akan ada nazir dia. Nazir itu maknanya jurulatih. Dia melihat, pukulan macam ni salah. Kan awak sepatutnya pukul macam ni. Tendangan macam ni tidak tepat. Awak sepatutnya menendang dengan cara begini. Jadi itulah, dan jurulatih tadi dibayar dengan bayaran yang mahal. Dan kita tahu kejayaan seseorang pemain, atlet tadi bergantung kepada kemahiran jurulatihnya. Jadi itulah kefahaman yang perlu kita hadirkan dalam diri kita tentang istilah nazir yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Nazir tadi orang yang menegur. Ni salah, ni betul. Ini sepatutnya buat, ini tak sepatutnya buat. Tapi sekarang, apabila kita bincang di dalam surah Tabarak ni, apabila Allah Ta'ala menyatakan tak pernah kedatang nazir kepada kamu, yang dimaksudkan dengan nazir ni ialah orang yang menegur kita daripada sudut ibadat. Itulah yang nak dibincangkan sekarang. Orang yang menegur kita bahawa, awak ni masih lagi mempunyai sifat-sifat ahli neraka. Jadi berbahaya, mengapa awak tak hilangkan sifat tersebut? Jadi sekarang kita akan rujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, kepada beberapa hadis, dan kepada beberapa kalam ulama, ataupun ukapan daripada ulama-ulama Islam, yang nak menunjukkan kepada kita kepentingan nazir di dalam ibadat. Sebagaimana nazir tadi itu amat penting dalam kejayaan sukan, amat penting dalam kejayaan perniagaan, amat penting dalam pendidikan, degree master dan PhD. Jadi begitulah juga nazir tadi amat diperlukan di dalam ibadat. Dalam kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan Islam, iman dan ihsan. Jadi sebagai contohnya daripada beberapa ayat Quran, Allah Ta'ala menyatakan siratal ladzina an'amta. Jalan bagi orang-orang yang telah kamu berikan nikmat. Ini kita maklum daripada surah Fatihah. Dan daripada surah Al-Kahfi ayat 17 Allah Ta'ala bersabda, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesongkan orang tersebut, sesatkan orang tersebut, kamu tidak akan mendapati dia tadi mempunyai penolong yang memberi petunjuk dalam beribadat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyatakan dalam surah At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu tadi sentiasa bersama-sama dengan orang yang benar. Dan Allah Ta'ala menyatakan juga dalam surah Luqman, kan ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilai. Wahai manusia, hendaklah kamu mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat kepadaku. Allah menyatakan juga dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah. Mereka ialah orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan hidayat. Fabihudahum muqtadih. Maka hendaklah kamu mengikut petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan dari kalangan manusia imam-imam yang mereka tadi memberi hidayat dengan perintah daripada kami. Dan sebagai contoh yang terakhirnya, Allah Ta'ala nyatakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maksudnya Allah Ta'ala menyatakan, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka mesti bersama-sama. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. Sesiapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, ketaatan kepada Allah dan Rasul tidak boleh dilakukan melainkan apabila orang tadi bersama-sama dengan as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dan merekalah sebaik-baik teman dalam seseorang tadi mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi daripada beberapa ayat tadi kita fahami kepentingan mempunyai bersama-sama dengan orang yang benar, mengikut jalan orang yang bertaubat, mengikut petunjuk orang yang Allah Ta'ala beri hidayat, mengikut imam-imam, dan bersama-sama dengan orang siddiqin dan syuhada. Dan daripada hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda daripada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya dari kalangan umat Nabi Muhammad ada satu golongan yang dipanggil sebagai al-ulama. Mereka yang dikurniakan ilmu dan mereka ialah pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi sekiranya kita ingin mendapat ilmu warisan,
iaitu ibadat, keimanan, ketakwaan, maka adalah kita tadi bersama-sama dengan ulama tersebut. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Maksud Nabi SAW bersabda, setiap orang akan mengikut agama sahabatnya, akan mengikut agama gurunya. Maka Nabi berkata, "Falyanzur ahadukum," dalam seorang daripada kamu melihat, man yukhalil, siapakah kawan rapatnya, siapakah orang yang dia ikuti, siapakah orang yang dia cintai. Dan hadis yang terakhir daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, rahmatullahi ala khulafai. Nabi berkata, rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas khalifah-khalifahku. Maka ditanya, wa man khulafauka ya Rasulullah? Siapakah khalifah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW bersabda, allazina yuhyuna sunnati. Mereka yang menghidupkan sunnahku. Maksud sunnah Nabi Muhammad zahir dan batin. Pertama, mereka menghidupkan dalam diri mereka terlebih dahulu. Wa yu'allimunahan nas, dan mereka mengajarkan kepada manusia. Dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Syajazi daripada Imam Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhum. Dari itu nas daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada arahan kita tadi mencari nazir. Arahan kita tadi bersama-sama dengan nazir. Dan Nabi SAW, cara arahan daripada Nabi SAW ialah dengan cara memberitahu. Maksud Nabi memberitahu kepada kita, al-ulama warasatul anbiya. Kemudian Nabi kata, carilah mereka. Ambillah ilmu daripada mereka. Nabi memberitahu, ada khalifah-khalifah dari kalangan umatku. Jadi semata-mata pemberitahuan, bukan semata-mata untuk kita dengar semata-mata, bahkan apabila kita dah diberitahu, maka kamu carilah mereka untuk mempelajari dengan mereka. Dan secara khususnya daripada ulama-ulama mensyarahkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis sebagaimana telah kita nyatakan tadi ialah perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Junaid berkata, Allah Subhanahu wa taala sanna sunnatan azaliyah alla yajida sabila ilaihi illa man qayyadallahu lahu ustazan arifan billah wa bisirri dinihi wa uluhiyyatih. Jadi saya terjemahkan semua sekali lah. Maksudnya Syekh Junaid berkata, telah menjadi sunnatullah, maknanya peraturan Allah semasa menciptakan dunia ni, seseorang tidak akan mendapat jalan untuk sampai kepada Allah, melainkan orang yang Allah Ta'ala sediakan kepadanya ustazan arifan, guru yang mengenal Allah Ta'ala, dan guru yang mengetahui bisirri dinihi, dengan rahsia agama Allah dan ketuhanan Allah. Jadi guru tersebut akan membawanya, membimbingnya ila minhaji ubudiyatihi, kepada jalan ibadat, wa ma'arij ruhihi wa qalbihi, dan guru tadi akan membawanya untuk meningkatkan diri kepada darjat-darjat ruh dan hatinya. Dan guru tersebut akan menjadi wasitatan bainahu wa bainallah, perantaraan untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Junaid berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Jadi sekarang ni, mengapakah Allah mengutuskan rasul tadi? Ialah untuk membimbing. Jadi begitulah juga setelah kewafatan Nabi Muhammad, kita perlu dibimbing sehinggalah kepada hari kiamat. Dan itulah makna Syekh Junaid berkata, ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Sesungguhnya tidak berjaya orang-orang yang berjaya, melainkan apabila mereka bersahabat dengan orang yang telah berjaya. Maksudnya al-falah yang diseru di dalam azan hayya 'alal falah tadi merujuk kepada kejayaan di dunia dan di akhirat, zahir dan batin. Maksudnya kejayaan kerohanian manusia tadi tidak boleh dicapai melainkan kita bersahabat dengan orang yang telah berjaya membaiki diri mereka. Dan itu ungkapan pertama daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Adapun yang kedua daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali berkata, ilmu tasawuf tadi ialah fardu ain. Kerana tiada seorang manusia pun yang dirinya terselamat daripada aib, dirinya terselamat daripada penyakit, melainkan al-anbiya alaihimussalatu wassalam. Itu secara umumnya, sebagian kita wajib mempelajari akidah daripada guru, kita wajib mempelajari tasawuf daripada guru, dan kita wajib mempelajari fiqh daripada guru. Kemudian Imam Ghazali berkata, wa mimma yajibu fi haqqi saliki tariqil haqq an yakuna lahu mursyidun wa murabbin liyadullahu ala tariq. Setengah daripada perkara yang wajib ke atas orang yang ingin menjalani jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah orang tersebut mestilah mempunyai guru mursyid dan guru murabbi untuk menunjukkannya kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lianna Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan rasul-rasul kepada manusia untuk menjadi penunjuk jalan kepada mereka, kepada sirat mustaqim. Dan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan berpindahnya Nabi Muhammad ke negara akhirat, maka Imam Ghazali kata, qad ja'ala al-khulafa ar-rasyidin nuwaban anhu. Allah Ta'ala telah menjadikan khulafa ar-rasyidun sebagai pengganti kepada Nabi Muhammad SAW, liyadullul khalqa ila tariqillah, untuk menunjukkan manusia-manusia kepada jalan kepada Allah, wa hakadha ila yaumil qiyamah. Begitulah sehingga hari kiamat. Fasaliku la yastaghni 'anil mursyid al-battah. Jadi Imam Ghazali berkata, orang yang ingin beribadat tidak boleh mengelakkan diri daripada mencari guru langsung, bahkan dia memerlukan. Dan Imam Ghazali juga berkata, faman lam yakun lahu syekh yahdi qadahu syaitan ila turuqihi la mahala. Maksud Imam Ghazali berkata, siapa yang tidak mempunyai guru, nazir yang kita bincangkan tadi ni, orang yang memberi amaran, orang yang menegur, orang yang membetulkan amalan kita, orang yang beritahu kepada kita, ni masih belum khusyuk. Siapa yang tak ada orang tadi, maka Imam Ghazali berkata, qadahu syaitan. Syaitanlah yang akan membimbingnya ila turuqihi, kepada jalan-jalan syaitan. La mahalah, tak boleh dielak lagi. Sebagaimana Imam Ghazali memberi contoh, siapa yang jalan di padang pasir yang berbahaya tanpa ada orang yang membawanya, menunjukkan jalan, maka dia sebenarnya telah membahayakan dirinya dan membinasakannya. Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam berkata, ma'araftul Islam al-kamil illa ba'da ijtima'i ala Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu anhu. Jadi Izzuddin Ibn Abdissalam, dia berkata, aku tak mengetahui Islam yang sempurna melainkan setelah aku tadi berhimpun, berguru, bersahabat dengan Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu. Jadi Imam Sya'rani berkata, fa idza kana hadzan syaikhan qad ihtaja ila syekh ma'asi'ati ilmihima bisyari'ati fa ghairuhuma min amthalina min babi aula. Jadi Imam Abdul Wahab Sya'rani, setelah dia membawa kalam Imam Ghazali dan setelah dia membawa ucapan daripada Syekh Izzuddin, dia berkata, sekiranya kedua-dua imam yang agung ni, Imam Ghazali yang amat mahir dalam syariat, menulis kitab-kitab fiqh, dan begitu juga Izzuddin Ibn Abdissalam, sekiranya kedua-dua imam ni ihtaja ila syekh, masih lagi memerlukan kepada guru, masih lagi memerlukan kepada nazir, masih lagi memerlukan kepada bashir, ma'as'ati ilmihima, sekalipun ilmu keduanya amat luas, ilmu syariah mereka amat luas, fa ghairuhuma min amthalina min babi aula. Maka Imam Sya'rani berkata, selain daripada mereka berdua, seperti kita ni, kan orang-orang jahil, Quran tidak menghafalnya, kan tak memahami bahasa Arab, maka kita lebih aula, lebih utama lagi memerlukan kepada guru-guru. Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu menyatakan dalam kitab tafsir yang masyhur, iaitu semasa dia mensyarahkan surah Fatihah, maknanya sekiranya orang bertanya, apabila Allah berkata, ihdinas siratal mustaqim, maksud di hujung ayat Fatihah tadi kita berdoa, wahai Allah Ta'ala, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jadi sepatutnya doa tadi dah sempurna, sebab permintaan kita ialah jalan yang lurus. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup surah Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim? Bal qala, bahkan Allah Ta'ala berkata siratal ladzina an'amta alaihim, sehingga habis. Maksudnya Allah Ta'ala menyandarkan jalan tersebut kepada alladzina an'amta, manusia yang Allah Ta'ala beri nikmat. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, wa hadza yadullu ala anna al-murid la sabila lahu ila al-wusul ila al-maqamatil hidayati wal mukashafat illa idza iqtada bi syaikhin yahdihi ila sawa'is sabil. Maksud Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, surah Fatihah yang disambungkan dengan ayat allazina an'amta alaihim menunjukkan kepada bahawa orang yang ingin beribadat tiada jalan untuk sampai kepada maqam-maqam hidayat dan mukasyafat, dibukakan segala hijab-hijab hatinya, illa idza iqtada bi syaikhin, melainkan apabila dia tadi mengikut seorang syaikh yahdihi ila sawa'is sabil, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kerana kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, kerana manusia, kita kebanyakan daripada kita ni akal kita tidak sempurna. Jadi akal kita tak cukup kuat untuk membezakan antara hak dengan yang batil. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, maka mestilah kita mempunyai seorang guru kamil yang sempurna, supaya orang yang tidak sempurna akalnya boleh mengikut orang yang lebih sempurna, dan ketidakkesempurnaan akalnya tadi disempurnakan dengan nur,
daripada akal orang yang sempurna. Dan sebagai penutupnya daripada Imam Sharafuddin Al-Husain ibn Muhammad At-Tibi radhiyallahu anhu. Ini salah seorang imam yang agung lah, meninggal dunia pada tahun 743 Hijrah. Salah seorang ulama Islam yang menulis hasyiah kepada tafsir Al-Kashaf. Jadi Imam Sharafuddin At-Tibi dia berkata, la yanbaghi lil alim walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahid ahli zamani an yaqtani bima alimah wa innamal wajib alaihi al-ijtima'u bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Ini ayat yang amat jelas. Maksud Imam Tibi berkata, tidak sepatutnya mana-mana orang yang dah berilmu, walaupun dia tadi mempunyai ilmu yang amat luas, walaupun dia tadi menjadi ulama yang paling agung di zamannya, jangan sepatutnya dia tadi memadai dengan apa yang telah dia ketahui. Berasa sudah cukup dengan apa yang telah dipelajari, dengan hafazannya, dengan ilmunya, dengan hadisnya, dengan apa saja ilmu yang telah diketahui. Innamal wajib alaihi, bahkan menjadi kewajipan ke atas seseorang, al-ijtima'u bi ahli tariq. Dia tadi mesti bersahabat dengan ahli-ahli tarekat, liyadulluhu ala tariqil mustaqim, untuk menunjukkannya kepada jalan mustaqim, jalan yang lurus yang dia minta di dalam surah Fatihah tadi. Jadi itu beberapa nas daripada ulama Islam radhiyallahu anhum tentang kepentingan nazir. Nazir yang kita baca dalam surah Tabarak tadi, qad ja'ana nazir. Maksudnya dia mengaku telah datang kepada kami nazir. Dan malaikat pun tanya, tidakkah nazir tadi telah datang? Jadi sebagaimana kefahaman, maksudnya pengulangan nazir tadi 2 kali di dalam surah Tabarak menunjukkan kepada kepentingan nazir di dalam kita tadi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nas-nas ulama Islam radhiyallahu anhum menunjukkan kepada pencarian nazir tadi ialah satu kewajipan ke atas diri kita. Kan sekiranya nazir tadi ada berdekatan dengan kita, maka itu adalah satu nikmat daripada Allah. Sekiranya tak ada, maka kita kena musafir keluar daripada satu kampung kepada satu negeri mencari nazir tersebut. Maksudnya orang yang menegur kita, orang yang membetulkan ibadat kita, orang yang mengesahkan, oh awak punya semua ini dah khusyuk, kan hati awak tadi dah hidup. Maksudnya sifat takabur dah dibuang daripada hati kamu. Itulah yang diistilahkan sebagai nazir. Orang yang menegur, orang yang memberi amaran, orang yang sentiasa mengingatkan. Jadi Imam sebagai penutupnya, Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, dia berkata, maksud sekarang kita dah faham kepentingan nazir pada hari ini, kan, pada kehidupan kita hari ini dalam kita beribadat mencapai makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia kata manusia pada hari ini terbahagi kepada beberapa kumpulan manusia. Pertama sekali dia kata manusia yang berkata golongan ataupun imam-imam ataupun guru-guru rohani hanya wujud di zaman dahulu saja. Wa nafauha 'anil mutaakhirin. Jadi kata ini zaman dulu saja yang ada. Zaman kita dah tak ada lagi dah guru-guru tersebut. Bahkan kamu beribadatlah bersendirian. Maka Imam Ibnu Ajibah berkata, wahum aqbahul awam. Mereka lah orang awam yang paling hodoh sekali akidahnya. Itu bahagian pertama. Kumpulan kedua, aqarruha qadiman wa hadithan. Yang kedua pula dia kata, dulu ada. Zaman dulu pun ada guru-guru rohani. Zaman ini pun ada guru-guru rohani. Cuma dia kata, innahum akhfiya'u fi zamanihim. Cuma dia kata, zaman kita ni dah tak tahu macam mana nak cari dah. Maksudnya kita pun dah tak payah cari. Mereka dah tersembunyi. Faharamahumullahu barakatuhum. Jadi disebabkan mereka beriktikad, orang-orang guru tadi semuanya bersembunyi ataupun tidak zahir, maka Allah Ta'ala mengharamkan keberkatan mereka daripada orang yang berakidah sedemikian. Adapun kumpulan ketiga ialah kumpulan yang mengiktiraf adanya nazir tadi pada zaman ini, dan mereka tadi mengakui kewujudan nazir tersebut di zaman dahulu. Kan di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, di zaman Imam Ghazali, di zaman Syekh Izzuddin, kewujudan nazir tadi dibaca dalam kitab. Mereka mengakui di zaman dahulu dan mereka mengakui kewujudannya di zaman sekarang. Cuma Imam Ibnu Ajibah kata, wa'arafuhum wa dhafiru bihim wa'azzamuhum. Mereka tadi mengenali nazir pada hari ini. Dan mereka tadi berjaya mencari dan mendekatkan diri kepada mereka. Dan terakhir sekali, wa'azzamuhum, dan mereka tadi mengagungkan nazir tersebut. Jadi Imam berkata, wahumus su'ada. Mereka lah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang Allah Ta'ala ingin an yarhalahum ilaihi, untuk menyampaikan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuqarribahum ila hadrati. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala ingin dekatkan orang tersebut
kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu orang yang mengakui kewujudan nazir, mencari nazir tersebut, beradab dengan mereka, mengagungkan mereka, itulah tanda manusia yang selamat. Jadi itulah penutup daripada kalam ulama-ulama Islam tentang kepentingan nazir. Jadi apabila kita baca surah Tabarak, apabila kita baca saja kalimat nazir tadi, kita renung diri kita. Adakah kita mempunyai nazir tersebut? Adakah ada orang yang menegur diri kita? Adakah setiap hari, setiap minggu kita berjumpa dengan seorang guru, kita tanya dia, saya dah buat macam ni, betul ke tidak? Betul ke amalan yang saya buat ni? Itulah diistilahkan sebagai nazir, pembimbing di dalam ibadat, yang memberi berita gembira, memberi teguran kepada amalan yang kita buat. Dan sebagai penutup ni dinyatakan bahawa tidaklah permasalahannya pada kewujudan nazir tersebut. Sebagaimana kita dah bincang tadi, nazir wujud pada setiap zaman. Guru yang membimbing, menegur wujud pada setiap zaman. Wa innama ya'wizuka wujudus sidqi fit talab. Cuma permasalahan dia kata sekarang, adakah kamu benar-benar nakkan nazir tersebut? Itu saja masalahnya. Kalau kita nakkan degree, master, PhD, bukan masalah universiti tak ada. Kan bukan masalah tak boleh daftar di universiti. Kan bukan masalah universiti tadi tak terima. Masalahnya, adakah kamu benar-benar nak menyempurnakan degree, master, PhD? Itu saja permasalahannya. Jadi setiap zaman, bukan permasalahannya guru tak ada. Kan bukan permasalahannya nazir tadi tiada. Permasalahannya, ada tak orang yang nakkan kepada nazir tadi? Ada tak orang yang nak dibimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita tadi benar-benar ingin sampai kepada Allah, Allah Ta'ala pasti akan memperkenankan hajat tersebut. Kan Allah Ta'ala memperkenankan kehendak kita tadi, dan Allah Ta'ala akan menemukan dengan orang yang akan membimbing tangan kita kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, falau sadaqullah. Kan sekiranya mereka tadi benar-benar ingin sampai kepada Allah, lakana khairan lahum. Allah Ta'ala akan perkara tersebut amat baik kepada mereka, dan Allah Ta'ala akan membimbing mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa faedah yang boleh kita fahami daripada lafaz nazir. Kan yang Allah Ta'ala nyatakan pada ayat ke-8 dan ayat ke-9. Moga-moga kita dapat merenung diri kita. Adakah kita tidak sudah mempunyai nazir? Orang yang membimbing, orang yang menegur. Yang membimbing dalam ibadat. Kan? Menegur kita. Walaupun kita dah dewasa. Walaupun umur kita dah 50 tahun. 60 tahun, 40 tahun. Sekiranya kita sememangnya dah ada nazir tersebut, maka itulah rezeki, nikmat yang agung daripada Allah Ta'ala. Sekiranya kita masih belum mempunyai nazir, maka menjadi kewajipan ke atas diri kita untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka. Sebagaimana orang yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Tabarak tadi, sebab seseorang tadi berada di dalam neraka, ialah kerana apabila mereka didatangi dengan nazir, mereka mendustakan dan mereka tidak menerimanya. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita semua di malam Jumaat yang berkat ni. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.